Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini kita akan belajar topik koordinat. Dalam topik koordinat ini kita akan belajar macam mana nak tentukan kedudukan, tentukan koordinat serta plotkan atau tandakan koordinat. Koordinat ni kita nak tahu kedudukan satu-satu tempat. Contoh kedudukan dalam kelas. Ada berapa baris, ada berapa lajur. So kedudukan awak di mana? Contoh, cikgu tanya, okey, kat mana Haris nak duduk dalam kelas 4B tu? Kat mana tempat Haris? Okey, tempat Haris di A5. Contoh, berada di baris A, lajur ke-5. Okey, rajah di bawah menunjukkan kedudukan 3 objek. Okey, kalau yang macam ni dipanggil kedudukan. Okey, ni kedudukan. Kedudukan baju. Okay, objek baju ni, kita baca yang macam ni dulu. Kita lahir baring kan, baru kita berdiri. Jadi kita baca yang baring dulu. Okey, kedudukan baju ialah pada B2. B, kita baca B ni. Okey, 2. Dia berada di sini. Okey, kedudukan topi, baca yang bawah ni dulu. Yang melintang dahulu. Okey, E. Okey, 4. Okey, kedudukan payung berada di F5. F5. Contoh, cikgu lukis satu. Cikgu lukis apple. Kedudukan apple. Okey, cikgu lukis kat sini. Ni apple. Okey, kedudukannya ialah D2. D2. Kita tulis macam ni. D2. Ni kedudukan apple. Contoh, cikgu buat satu lagi. Objek segi 4 sama. Segi 4 sama. Jadi, kedudukannya ialah di A5. A5. Kita tulis macam ni je. A5. Kedudukan ni senang. Pastikan awak baca yang melintang dahulu. Yang A, B, C, D ni. Lepas tu diikuti dengan yang menegak. Okey. Tugas awak lepas ni, cikgu nak awak lukis kedudukan macam ni. Okey. Kedudukan yang macam ni, cikgu nak awak lukis objek apple berada di kedudukan C4. Apple di C4. Lepas tu, awak lukis oren di kedudukan F1. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, sekarang kita akan belajar istilah-istilah yang ada dalam koordinat. Tadi yang cikgu terangkan tadi adalah kedudukan. Sekarang ni koordinat. Okey, koordinat yang lahir baring kan? Lahir baring, tak ada orang lahir terus berdiri. Jadi kita baca X. Ni sini paksi X. Okey, dia juga disebut mengufuk. Mengufuk. Okey, dia juga disebut melintang. Lagi satu nama disebut lajur. Okey, yang kat sini adalah titik asalan. Ni titik asalan. Kita tulis koordinat bagi titik asalan ialah sifar, sifar tutup kurangan. Dia memang kena tulis macam tu. Dengan kurungan. Sifar, sifar tutup kurangan. Yang ni titik asalan. Ni nama dia asalan. Biasanya berada di asalan. Asalan ni kedudukan mula dia. Ni asalan. Okey, ni dipanggil paksi Y. Ni paksi Y. Dia juga dipanggil baris, menegak dan mencancang. Kita akan baca yang baring dulu. Koordinat kita akan baca pada paksi X dahulu, baru baca paksi Y. Contoh, cikgu letak satu bulatan di sini. Kita plotkan kedudukan di sini. Jadi kita akan baca koordinatnya ialah 8, tengok ni 8, 4. Ingat kurungan. Koordinat bagi titik ini ialah 8, 4. 8, 4. Kita baca 8, 4. Tapi kita tulis macam ni. Okey, contoh yang kedua. Cikgu plotkan kat sini. Okay, contoh cikgu plotkan kat sini. Jadi koordinat bagi titik ini ialah sifar. Kita baca yang baring dulu. Yang paksi X terlebih dahulu. Okey. Koordinatnya ialah sifar. Sifar. Dia berada di titik asalan. Okey, kalau cikgu plotkan kat sini,
Koordinat yang ni ialah sifar 4. Okey, cikgu plot kat sini. Tengok. Koordinatnya, okey, kita baca pada paksi X dahulu. Ni paksi X. 7, 6. 7, 6. Okey, cikgu plotkan kat sini. Okey. Yang ni kadang-kadang awak confuse. Nak baca 5 ke nak baca sifar dulu? Kita baca yang paksi X terlebih dahulu. Paksi X-nya 5. Paksi Y-nya sifar. 5, sifar. Okey, beza dengan yang ni. Yang ni paksi X-nya sekarang ialah sifar. Sifar 5. Kita tengok koordinat bagi murid yang telah diplotkan. Ni nama dia plot. Yang kita tanda-tanda ni kita plot. Okey, ingat ni paksi X. Paksi X, yang ni paksi Y. Kita baca X dahulu, baru kita baca Y. Okey, koordinat Azura berada di 2, 3. 2, 3. Jadi kita plotkan kat sini. Plot ni. Okey, betul-betul kan. Dia mesti berada di titik persilangan ni. Okey, Alia berada di koordinat 7, 6. Okey, 7, 6. Sini 7. Dia akan 2 tangan awak ambil. Okey, 2 jari. 1 ke sini. Okey, dari sini. Jadi, koordinat Alia ialah 7, 6. Kita plot kat situ. Okey, koordinat Haikal. Haikal 7, 3. Koordinat Ranjit. Ranjit 9, 1. Sini. Okey, koordinat Amin ialah sifar 4. Kita baca yang baring dulu kan. Sifar, sini sifar 4. Sini Amin. Okey, berbeza dengan Akil. Akil berada di koordinat 4, sifar. Kita baca paksi X terlebih dahulu. Jadi, Akil berada di 4, sifar. Okey, kita tengok yang ni. Ni koordinat. Kita nak plotkan koordinat yang diberi berdasarkan pernyataan ini. Contoh, titik K, kita panggil titik titik K. Titik K kat sini kan. Titik K berada di 6 unit ke kanan dari asalan. Awak tahu asalan berada di koordinat sifar, sifar. Okey, 6 unit ke kanan. 1, titik K 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 6 unit ke kanan dan 7 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koordinat titik K berada di koordinat 6, 7. Ni koordinat titik K. Okey, sekarang kita tengok titik L. L berada di 8 unit ke kanan dari asalan. 8 unit ke kanan, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat sini. Lepas tu 2 unit ke atas, 1, 2. Jadi titik L berada, kita baca di paksi X terlebih dahulu, berada di 8, 2. Okey, faham? Okey, kita tengok titik M. Titik M berada di koordinat, okey, tengok kedudukan dia, pernyataan dia ni. Okey, pernyataan dia 1 unit ke kanan. 1 unit ke kanan, 1. Lepas tu 1 unit ke atas. Jadi titik M berada di koordinat 1, 1. Jadi bila awak kena tulis koordinat kat sini, baca pada paksi X terlebih dahulu. Okey, sekarang tengok titik N. N berada di koordinat, tengok baca ni, pernyataan ni, 3 unit ke kanan dari asalan. Ni 3, 1, 2, 3. Lepas tu 4 unit ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi koordinat titik N ialah 3, 4. 3, 4. Okey, ni contoh-contoh soalan yang boleh ditanya dalam topik koordinat. Okey. Okey, dia kata plotkan kedudukan Chan pada koordinat 6, 2. 6, 2. Ingat kita baca paksi X terlebih dahulu. 6, 2. So, di sinilah kedudukan Chan. Okey. Koordinat Suzy berada pada koordinat 8, sifar. 8, sifar. Okey. Jadi kita baca paksi X terlebih dahulu. 8, sifar. Okey, jangan salah pula. 8 sifar beza dengan sifar 8. Kalau sifar 8, Suzy akan berada di atas ni. Dekat 8 sini. Koordinat Suzy ialah 8 sifar. Bukan sifar 8. Kalau sifar 8, kita mula dari sini. Yang ni salah tadi.
Okey, jangan keliru dengan 8 sifar dan sifar 8. Kita baca paksi X terlebih dahulu diikuti dengan paksi Y. Okey, tengok soalan ni. Z berada pada kedudukan asalan. Asalan kat sini, sifar-sifar. Dia bergerak 2 petak ke kanan. 1, 2. Dan 4 petak ke atas. 1, 2, 3, 4. Sekarang berada di sini. Okey, apa lagi dia kata? Seterusnya dia bergerak lagi 3 petak ke kanan. Seterusnya dia gerak lagi 3. 1, 2, 3. So, jadi, pada satu cartas di atas, plotkan kedudukan akhir Z. Okey, inilah koordinat Z. Okey, ini panggil satah cartas. Okey, ini 5, 4. Koordinat Z ialah 5, 4. Daripada tadi dia duduk asalan. Ingat, dia duduk asalan, dia bergerak 2 ke kanan, 4 ke atas, lepas tu gerak lagi 3 petak ke kanan. Jadi, kedudukan akhir Z ialah 5, 4. Okey, selepas ni cikgu nak buat bina satu satah cartas yang macam ni. Satah cartas yang macam ni, cikgu nak buat plotkan koordinat titik bagi titik S. Titik S berada di koordinat 6 sifar. Lepas tu koordinat P berada di koordinat sifar 7. Koordinat Q berada di koordinat 3, 4. Yang ni cikgu nak tugas awak buat satu satah cartas. Satah cartas yang macam ni satah cartas, ada paksi X, ada paksi Y. Lepas tu plotkan atau tandakan titik bagi S, P dan Q mengikut koordinat yang cikgu beri ni. Selamat mencuba dan jika ada soalan, komen kat bawah. Terima kasih.